Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Saya harap kamu semua sihat dan cergas. Memandangkan topik kita hari ini ialah keluarga cergas, jadi kita mesti sihat dan cergas. Baiklah, kita akan sambung pembelajaran kita dengan standard pembelajaran yang baru iaitu 3.1.1 menulis tulisan berangkai. Di sini saya sertakan buku teks Bahasa Melayu Jilid 1 muka surat 4. Pada muka surat tersebut terdapat contoh untuk menulis huruf dengan menggunakan tulisan berangkai. Jika kita lihat secara dekat, terdapat nombor dan anak panah pada setiap huruf. Di sini saya akan fokus pada huruf A. Pada huruf A terdapat dua nombor iaitu nombor 1 dan nombor 2. Jika kita perhatikan, nombor 1 dan nombor 2 anak panahnya menghala dari atas ke bawah. Tips menulis tulisan berangkai. Jika kita perhatikan, contoh yang diberi dalam buku teks terdapat garisan yang berwarna merah dan biru. Jika kita lihat dari atas, garisan pertama berwarna merah, garisan kedua berwarna biru, garisan ketiga berwarna biru dan garisan keempat berwarna merah. Garisan merah di atas dan di bawah adalah panduan untuk menulis huruf. Contohnya, garis merah di atas digunakan untuk menulis huruf yang berkaki di atas seperti B, D, F, H, K, L dan lain-lain lagi. Pastikan kaki huruf tersebut betul-betul mencecah garis di atas. Sementara garis di bawah pula digunakan untuk huruf yang berkaki di bawah atau berekor di bawah seperti huruf G, huruf J, P, Q, Y dan Z. Kamu mesti pastikan kaki ataupun ekor huruf mesti mencecah garis bawah. Istimewa untuk huruf F, dia ada kaki di atas dan juga kaki di bawah. Bagi huruf besar pula, kesemuanya ditulis mencecah garisan atas, kecuali huruf yang ada kaki di bawah akan mencecah garisan bawah seperti huruf Y. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan contoh bagaimana hendak menulis huruf dengan menggunakan tulisan berangkai. Pastikan kita merujuk buku teks Bahasa Melayu sebagai panduan. Pastikan kamu ingat tips yang saya kongsi tadi berkenaan dengan nombor dan anak panah, garisan merah dan biru, serta huruf yang berkaki di atas dan juga di bawah. Baiklah, sekarang saya akan mula menulis menggunakan buku garis biasa iaitu buku garis 1. Kita boleh jadikan buku garis 1 menjadi buku garis 3 dengan meletakkan nombor pada setiap garis seperti ini. Kita letakkan nombor pada setiap garisan iaitu nombor 1, 2, 3 dan 4 untuk menulis. Mula-mula kita akan tulis huruf yang tidak ada kaki. Contohnya huruf A, huruf C dan huruf E. Pastikan kita rujuk buku teks untuk memandu kita menulis huruf. Huruf A ada dua anak panah. Anak panah pertama kita tarik dari atas ke bawah melengkung macam ni. Lepas tu anak panah kedua kita tarik dari atas juga ke bawah. Pastikan ada ekor dekat hujung dia. Huruf seterusnya ialah huruf C. C ada satu anak panah sahaja. Kita tarik dari atas ke bawah, melengkung macam huruf A. Pastikan ada ekor dia lebih sikit. Huruf E ada dua anak panah. Kita tarik dari tengah ke atas. Pastikan kena garisan atas. Kemudian nombor 2 kita tarik dari bawah melengkung sampai ke hujung dia. Seterusnya kita tulis huruf yang ada kaki di atas.
Contohnya, huruf B. Huruf B mempunyai 4 nombor, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Okey, mula-mula kita tarik dari tengah, pergi ke atas, mesti sentuh garisan nombor 1, kemudian kita turun ke bawah hingga ke garisan nombor 3. Kita naik balik ke atas melengkung, lepas tu kita pusingkan untuk dapatkan ekor dia. Seterusnya, huruf D. Huruf D ada 2 anak panah. Pertama, kita tulis melengkung macam huruf A ke bawah. Pastikan terkena garisan. Kemudian, nombor 2 kita tarik dari atas garis 1 turun ke bawah garis 3 dan kita letak ekor. Seterusnya, saya bagi contoh huruf K. Huruf K ada 4 anak panah. Pertama, tarik dari tengah macam huruf B tadi, naik ke atas nombor 1. Pastikan kena garisan, lepas tu turun ke bawah nombor 2. 3, pusingkan melengkung macam ni dan ada ekor di hujungnya. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan huruf yang ada kaki di bawah seperti huruf P. Huruf P ada 3 anak panah, bermaksud ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita tarik dari atas. Kedua, turun ke bawah. Huruf yang berkaki di bawah mesti menyentuh garis bawah iaitu garis nombor 4. Ketiga, kita tarik melengkung macam tu. Lepas tu kita letak ekor sikit dekat ujung dia. Begitu juga dengan huruf Q. Ada 3 anak panah. Mula-mula sekali, kita buat melengkung macam huruf A. 1, kita pusingkan, jadikan dia bulatan. Lepas tu kita turun ke bawah. Sampai garis nombor 4. Lepas tu kita naik, kita buat lengkungan. Sampai baris nombor 3, kita buat ekor macam ni. Seterusnya, kita tulis huruf F. Huruf F ada kaki di atas dan ada juga kaki di bawah. Mula-mula, kita tarik naik ke atas. 1, ada 4 anak panah ya. Kemudian, kedua, kita turun ke bawah sampai baris yang paling bawah iaitu garis 4. Ketiga, kita tarik melengkung naik ke atas ke tempat yang pertama tadi. Kemudian, kita letak ekor. Sekarang, kita tunjukkan contoh huruf besar pula. Pastikan rujuk buku teks. Sebelum tu, kita letak nombor pada setiap garis macam yang huruf kecil tadi untuk memudahkan kita menulis huruf. Kita ambil contoh huruf A besar. Kita hanya gunakan garis nombor 1, 2 dan 3. Garis nombor 4 kita tak guna kerana huruf A besar tidak berkaki di bawah. Nombor 1 naik ke atas. Langkah kedua turun ke bawah. Kemudian yang ketiga, kita buat lengkungan kat bawah dia tu untuk membentuk ekor. Ekor yang dibentuk pada setiap huruf adalah bertujuan untuk menyambungkan huruf-huruf tersebut. Seterusnya, kita tulis huruf B. Mula-mula kita tarik dari atas ke bawah 1. Kedua, kita buat separuh bulatan. Ketiga, separuh bulatan lagi ke bawah dan kita buat lengkungan untuk membentuk ekor. Perlu diingatkan, menulis huruf besar mestilah bermula di baris atas iaitu garis 1. Sekarang kita ambil contoh huruf besar yang ada kaki di bawah iaitu huruf G. Pertama sekali kita ambil dari tengah, kita tarik ke atas. 1, 2, kita pusingkan ke bawah. Kemudian kita lengkungkan sedikit. 3, kita tarik lagi ke bawah sehingga garis nombor 4. Lengkungkan sedikit. Kemudian letak ekor untuk sambung. Sekarang kita ambil contoh lagi satu, huruf yang berkaki di bawah iaitu huruf Y. Huruf besar semua ditulis bermula dari garisan 1 di atas.
Kita tulis dari atas, turun ke bawah, membentuk seolah-olah huruf U. Macam ni. Kemudian kita tarik ke bawah untuk membentuk kaki dia. Kita lengkungkan dan kita buat ekor. Baiklah murid-murid, saya harap semua dapat memahami cara untuk menulis tulisan berangkai. Hanya perlu rujuk buku teks. Kemudian lihat langkah yang ditunjukkan seperti nombor dan anak panah, garisan biru dan merah serta huruf-huruf yang berkaki dan tidak berkaki.